Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat. Apa khabar saudara Mazlan Khalid? Saudara Desa 99. Saudara petang-petang ni keliling rumah saya ni hujan nampaknya ya. Saudara Rikashihi. Rikashihi. Nama apa sedap nama tu saudara. Saudara Fakrul, saudara Nana Jibik, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Apa khabar sahabat? Di Johor hujan tak? Sebab kawasan rumah saya sekarang ni hujan ya saudara Mazlan Khalid. Yang King Fazmid, apa khabar saudara? Kawasan anda bagaimana? Nampak gayanya setakat hari ni pagi tadi dia panas, kemudian masuk tengah hari dia mula mendung-mendung terus hujan. Dan hujan mula di Kuala Lumpur di sana sini ya saudara Mazlan Khalid, dia kata Terengganu pun hujan. Begitu keadaannya. Saya telah pun membuat pencerahan 2-3 malam dulu bahawa sehingga hari Sabtu ni katanya hujan. Itu ramalan katanya hujan. Jadi teman-teman kalau boleh elakkanlah jangan main hujan dah tua ni saya. Ya saudara Azli, Warabita, saudara Khairul Anwar. Musim hujan-hujan begini, eloknya kita duduk di rumah. Tapi musim hujan ni kalau ada ubi kayu, sedap makan ya. Saudara Ying King Fazmid, dia kata di Singapura mendung. Alhamdulillah, kalau mendung tu sejuk lah, saudara. Kalau Singapura, kawasan anda mendung, artinya Johor Bahru mungkin hujan agaknya. Ying King Fazmid, saudara Amir Sajamil, katanya mengawan. Kata. Aduh, mengawan. Di suasana mendung lah saudara. Saudara Selamat Yusof, Puan Selamat Yusof, cuaca di Kuala Pilah nampak mendung. Tapi rasanya panas masih lagi saudara, tak itu. Saudara Muhammad Zayuddin, Muhammad Zakiuddin, saudara. Walaupun dia mendung tapi panasnya masih ada lagi saudara. Sebab saya tadi keluar sekejap, apa khabar Cik Dak? Saya berada di luar, berjumpa dengan kawan-kawan, dalam bilik hawa dingin okey, bila keluar tu rasanya panasnya terasa lagi membahang ya. Fauzia, saudara Asyah Rahman, saudara Boy, Said bin Yahya, apa khabar Tuan Said? Saudara Samri Syamsuddin, kata Jerantut, apa khabar saudara? Ramburi, oh nama sedap saudara. Saudara Jamrud, saudara Samsiah Syamsuddin, cuaca di Muar renyai. Di Muar cuaca nampaknya hujan renyai, artinya sejuk sikit lah. Tak tahulah macam mana saudara Talam Shah, saudara Tukiran Kitam, saudara. Terima kasih saudara Jamrud menghantar saya sekuntum mawar merah. Purbaka satu saudara. Cuaca di Muar renyai. Tempat lain tak tahulah. Saudara kalau dapat boleh teman-teman hantarkan laporan, boleh juga kawan-kawan kita tahu. Sekitar di Petaling Jaya ni hujan. Kuala Lumpur tadi pun hujan saudara. Saudara Anak Puyu, hari ni saya turun KL makan nasi putih ikan kembung sayur toge. Teh ais RM13 tok. Kojut den katanya. Saudara Anak Puyu. Memang sekarang ni makan mahal saudara. Kalau dulu, kalau macam itu, nasi putih, sayur toge, ikan kembung, rasanya dalam RM6 je. Sekarang ni harganya berganda-ganda. Sabarlah saudara. Nak buat macam mana saudara ini Anak Puyu. Cuaca di Sipitang. Ini daripada Sipitang, kata saudara Jamrud. Cuaca di Sipitang, Sabah, Sempadan, Sabah, Sarawak, hujan lebat. Berhati-hati. Begitu juga Puan Sophia Ahmad, Putrajaya hujan. Madam K, bagaimana kawasan anda? Saudara Samsudin, saudara Samsyah, dia kata cuaca di Muar renyai-renyai. Said Bentayan, dia kata di Setapak, Kuala Lumpur, guruh. Tapi hujan tak ada lagi, belum lagi tu. Putrajaya hujan. Izzuddin, salam dari Pulau Pinang. Macam mana cik, Pulau Pinang? Putrajaya hujan, kata Supi Ahmad. Izzuddin, nak tahu juga cik macam mana di sana? Hujan ke? Panas ke? Kalau Negeri Sembilan dia kata panas lit-lit ke? Itu nak tahu ya saudara Mat Nore. Madam K pun tak beri ni. Saudara Rizana Cik Aning. Sungai Jeluk berdekatan dengan penjara Kajang baru lepas hujan. Dekat Sungai Jeluk tu di Kajang. Kawasan saudara Rizana Cik Aning, dia kata dekat Sungai Jeluk di Kajang.
Di Sungai Mati Tangkak Mendung, kata Madam K. Tangkak Mendung. Raja Kamal, Raja Bazian, Waalaikumsalam. Bagaimana kat sana? Pulau Pinang cerah, cerah cik oi. Cuaca di Gopeng, kata Din, mendung. Kak Zu, dia kata Tawau mostly mendung hari ni. Jadi dapatlah juga kita tahu perkembangan di seluruh negara, saudara. Tak payah kita baca surat khabar, tak payah dengar ramalan kaji cuaca. Ini yang real, saudara. Macam kata Kaizu, dia kata Tawau mostly mendung. Dekat Sungai Mati di Tangkak mendung. Itu kata Madam K, ya saudara. Saudara Mazlan Halib, dia kata Terengganu hujan. Di Setiap Alam, kata Raja Kawal, Raja Bazan, tak hujan. Tapi rasa mendung tak? Ni aku. Di Setiap Alam tu tak hujan. Tapi rasa saya lah. Rasa saya. Mungkin panas, tak tahulah saudara. Cuaca di Gopeng mendung. Kata Din. Terima kasih teman-teman yang menghantar kiriman, yang memberitahu pemberitahuan. Saudara, kadang-kadang nak tahu juga. Bukan mak sibuk saudara, cuma nak tahu. Kalaulah kita mendoakan, kalau boleh segala-galanya dalam keadaan yang tenteram. Saudara, Izzuddin dia kata di Pulau Pinang cerah. Pulau Pinang dua tempat tu saudara Izzuddin, di pulau ataupun di seberang perai. Nak tahu juga. Darwin Tam, apa khabar saudara Darwin? Saudara Ilyas Muhammad, Waalaikumsalam. Saudara Kaizu, dia kata nampak gayanya sejuklah sikit negara kita ni. Betul tu, itu memang betul. Betul lah Raja Kamal, Raja Bazan, dia kata di Setiap Alam mendung. Saudara Salimi Lis, Seksyen 19 Shah Alam, hujan lebat dan ribut petir. Berhati-hati, kalau boleh jangan berhampiran dengan kawasan yang ada switch elektrik saudara. Di Bad Hot, dia kata dekat Batu Hampar, dia beruas. Aduhai, hujan lebat dia beruas tu. Memanglah kalau Batu Hampar tu dia berhampiran. Kalau di beruas dia hampir dengan Taiping. Taiping memang sentiasa hujan setiap hari, saudara. Cik Din, apa khabar? Saudara Izzuddin dia kata di pulau. Di pulau keadaannya panas. Artinya di seberang Batawa tak tahu lagi. Itu gambarannya. Di Saudara Abdul Jalil Ma'aris, di Langat, hujan baru berhenti. Hujan baru berhenti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segalanya okey. Saya sebelum saya ambil pencerahan, dapat juga tahu laporan teman-teman di kawasan masing-masing. Ini yang saya menggembirakan saya sekurang-kurangnya melalui media sosial ini, saudara. Kita berkomunikasi, kita saling berhubung dan dapat tahu perkembangan di kawasan anda. Tak ada masalah dan sama-sama kita berkongsi informasi. Itu yang penting, saudara. Macam Saudara Bat, dia kata dekat Batu Hampar, dekat Beruas. Saudara Madam K, di Sungai Mati, di Tangkak, mendung. Saudara Nas Hadi, dia kata di Ceras, hujan. Sudah 1 jam tak berhenti lagi. Berhati-hati tu. Kalau dah sejam hujan tak berhenti, bahaya. Miri, Saudara Sidi Sen, dia kata, Miri Sarawak, hujan baru berhenti. Alhamdulillah. Kaizu, politik makin hari makin panas. Mengeledak, saudara. Mengeledak. Kita bercara soal politik waktu malam. Tengah-tengah hari ni, petang-petang ni, saudara, kita bercerita sambil minum kopi. Nak tahu perkembangan yang biasa-biasa saja, saudara. Kerana hari ni, saudara, hari Khamis. Hari Khamis, tanggal 6 Julai. Ada teman-teman minta saya memberi pencerahan tentang situasi negara pasca kemerdekaan. Cuma tadi saya terima kiriman ke kawan-kawan mengatakan, bolehkah saya mengimbau ataupun memberi pencerahan sedikit tentang bagaimana keadaan negara kita waktu Jepun memerintah negara kita. Saya kata kalau waktu zaman Jepun saya tak lahir lagi ke dunia. Saudara, tetapi dari segi pembacaan serta pemberitahuan, bila saya berbual dengan Allahyarhamah ibu saya, kebanyakan ibu-ibu siru rumah, saudara Din, terima kasih. Dia kata Din ni, dia kata saya orang UMNO. Alhamdulillah. Malam nanti kita cakap pasal politik, saudara. Dan menurut arwah ibu saya, arwah nenek saya, Wan, saya panggil Wan. Orang Perak dia kalau bagi saya lah. Arwah nenek saya tu panggil Wan. Menurut penceritaan Wan, saudara, Saudara Abdul Hamid, apa khabar saudara? Sembang K, terima kasih. Satu kuntum mawar merah. Alhamdulillah, saudara. Menurut arwah ibu saya dan arwah nenek saya, itu wan saya, gadis-gadis dulu zaman Jepun, mereka terpaksa dinikahkan
lebih awal, dalam usia yang muda, usia 6, 17, 18 tahun, cepat-cepat dia cari jodoh. Kerana waktu itu dikuatiri, dibimbang kalau anak gadis yang tak ada suami, maka dia akan ditangkap oleh askar-askar Jepun dan menjadi mangsa. Itu yang berlaku pada zaman Jepun. Yang itu pengetahuan saya lah, sebab saya tengok ada kiriman begitu, saya bertanya dulu-dulu, mengimbau kenangan saya dengan arwah nenek-nenek saya, memang anak gadis kita dulu kahwin awal, ada usia 16 tahun pun dah kahwin. Secara namrong, besut rindukan hujan, dah lama kemarau, mudah-mudahan lah. Besut itu sebelah pantai timur di Terengganu. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca agak mendung di Kuantan. Terima kasih Saudara Abdul Hamid. Ya, saudara. Saudara Harun, apa khabar? Jadi, bila saya bercerita tentang zaman anak gadis zaman dulu, mereka kahwin awal. Bagaimanapun, walaupun dalam usia yang muda, pasangan itu dinikahkan, apapun dia mendirikan rumah tangga, tapi jodoh mereka kekal berpanjangan. Itu yang saya katakan, berbeza zaman sekarang ni, cinta bagai nak rak. Tapi akhirnya rumah tangga itu gagal dipertahankan. Hanya kerana mengikut emosi. Dulu-dulu tak ada sebab mak bapak yang pinangkan. Jadi adalah penghormatan terhadap kedua ibu bapa. Jadi kalau nak bergaduh pun, berfikir nanti mak marah, bapak marah, dululah. Dan kemudian lepas itu zaman Jepun. Selepas itu zaman pasca kemerdekaan. Saya nak cerita sekarang ni lah tentang zaman pasca kemerdekaan saya. Kerana pasca kemerdekaan, saya adalah antara generasi yang lahir pasca kemerdekaan. Saya lahir tahun 56, negara kita mencapai kemerdekaan 1957. Saudara Kak Zu, tapi sempat rasa zaman pendudukan komunis kan? Tak sempat. Pendudukan komunis ni usia saya terlalu kecil lah. Bila Allahyarham Datuk saya ditembak, dibunuh oleh komunis di hadapan orang kampung pun, waktu itu saya belum lagi lahir ke dunia ni. Keadaannya saudara. Tapi dapatlah membaca, mendengar cerita-cerita kekejaman komunis dan Jepun, lebih kurang sama saja. Itulah bila negara kita ini dijajah oleh orang secara, maka Saudara Abdul Hamid dia kata gaduh-gaduh manja. Sekarang ni lah. Okeylah. Mudah-mudahan gaduh-gaduh manja tu maka bekalan lah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Saudara. Selamat petang Saudara Mat Sapri Zainuddin. Saudara Izzuddin, arwah ibu saya bernikah dalam usia 13 tahun. Benar saudara. Itu keadaannya dulu-dulu lagi cepat. Sebab itu ada bidalan mengatakan memelihara seorang anak itu lebih teruk, lebih susah. Adalah lebih baik kita memelihara 10 ekor lembu. 10 ekor lembu ataupun kebau, tak apa, bawa kayu, bawa wetan masuk kandang. Tetapi memelihara seorang anak gadis, seksanya. Saudara. Edit Tahir apa ni? Tak ada respon. Kenapa tu? Ya dalam kehidupan kadang begitu saudara. Saudara Bisnan Mazuki. Jadi suasananya bila anak gadis dikahwin awal semata-mata untuk mengelakkan mereka dicekup ditangkap oleh askar Jepun ataupun komunis. Tapi pasca kemerdekaan ni saya nak cerita tentang pasca kemerdekaan kerana saya lahir tahun 56, negara kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Artinya usia saya setahun lebih saudara. Saya 2 bulan 1, 2 Januari. Tapi kita merdeka 31 Ogos 1957. Artinya 1 tahun dalam 6 bulan, 7 bulan usia saya. Begitulah. Tapi saya dapat merasai kehidupan pasca kemerdekaan. Syed Ibrahim, bagaimana susah saya. Negara susah saudara. Kerana kampung saya dulu, saya tinggal di kampung di pinggiran Sungai Dinding di Lumut saudara. Dan kami ketiadaan prasarana, maklum sajalah, boleh saya katakan di semua daerah, semua perkampungan prasarana tidak ada waktu itu. Cuma yang saya boleh ceritakan apa yang saya alami saudara ya, yang tempat anda mungkin anda boleh bagi culipan dan sebagainya. Tapi yang saya alami prasarana tak ada. Kalau contohnya macam jalan raya, kami kampung saya tak ada jalan raya. Sehinggalah sekitar tahun 80-an baru ada jalan raya saudara. Sebelum itu ujung tahun 70-an baru ada jalan raya. Tapi sebelum itu kami cuma menggunakan jalan estate. Jalan estate yang menggunakan tanah merah dengan batu-batu kerikil. Kaizu petang-petang ni santai-santai. Kita simpan malam nantilah. Kaizu cerita politik. Tak payah sebut apa-apa pun. Jadi apapun perjalanan, pengangkutan, cuma menggunakan pengangkutan laut.
Itu yang saya ceritakan saudara. Kalau dulu-dulu musim hujan begini ni, kalau saya nak pergi ke Pekan Setiawan tu, kayu basikal, terpaksalah menyimpan satu alat penyungkil. Kerana bila kita kayu hujan, jalan Tanah Merah tu melekat dia punya tanah. Dekat mudguard, terpaksa dicongkil. Susah dulu. Zaman-zaman saya mengalami, itu zaman pasca kemerdekaan. Sebab tu saya katakan, saya dapat merasakan sukarnya kehidupan kita baru merdeka waktu itu. Dan yang ada cumalah jalan laut ataupun jalan sungai. Kampung saya menggunakan motorbot tambang. Satu daripada Cangkak Keruin tu, itu dimiliki oleh tuan punya bot itu lelaki Cina. Dan di kampung saya ni Tok Hitam Daham, tok saudara saya. Jadi dua buah bot. Dua buah bot inilah mengangkut penumpang dari kampung saya nak pergi ke Bandar Lumut. Kerana waktu dulu saudara, di Lumut itulah merupakan pejabat pentadbiran daerah. Dan Manjung tak ada lagi waktu itu saudara. Belum ada. Manjung waktu itu masih lagi ladang estate. Orang panggil pundut. Ladang estate, saya lupa nama ladang estate tu. Tapi tak ada lah saudara, tak ada prasarana yang hebat. Tak ada. Tapi daripada Lumut nak pergi ke Beruas, Kipu apa semua tu, adalah dia jalan tar. Bukan jalan estate. Cuma dari kampung saya, nak keluar kampung saya, nak naik bas apa semua tu sampai ke Sungai Wangi, jalan besar tu saudara, sekitar dalam 7 batu saudara. Bukan 7 kilometer, 7 batu dari kampung saya. Kayu basikal. Melalui jalan estate getah. Jadi sebab itu kita ambil kebanyakan warga kampung saya, kita naik bot lah pergi ke Lumut. Itu pun saya sekali saudara. Naik bot akan bergerak. Satu yang pertama tu pukul 8 pagi. Dan bot yang kedua, itu milik lelaki Tionghoa itu, ada jam 9 pagi. Dan begitu juga balik daripada Lumut, jam 1 pagi dari Lumut sampai ke kampung saya, lebih kurang dalam 1:30 dekat pukul 2. Selalunya orang tua-tua dulu kata lepas asar saudara. Namrong, lapangan terbang udara Gong Kedak, asalnya peninggalan tentera Jepun. Saya tak nampak yang itu saudara. Namrong saya tak tahu. Belum dah ada kajian saya. Terima kasih saudara Fung Supeng. Umur panjang, amin. Saudara Abu Tahir apa ni? Tak ada respon. Nak respon apa? Benda saya ditahir. Orang duk cerita zaman pasca kemerdekaan. Saudara selepas merdeka. Saudara Namrong. Saya, kalau saudara ada mempunyai pencerahan tentang lapangan terbang Gong Kedak. Gong Kedak tu di mana saudara Namrong? Sama ada di Pahang ke? Ataupun di Sabah ataupun Sarawak. Saya tak tahu di Gong Kedak. Biasa dengar lah saudara. Tapi tak tahulah sama ada itu peninggalan tentera Jepun. Jadi, apa yang berlaku di kampung saya saudara, kita gunakan bot. Banyak juga kawan-kawan yang tinggal di Kuantan, di Raub ataupun di Temerloh. Mereka menggunakan pengangkutan air, bot, masa pasca kemerdekaan. Saudara Izrael dia kata, apa yang arwah ibu saya ceritakan di zaman Jepun, makan susah hanya makan ubi kayu. Benar. Itu memang benar. Susah nak dapat beli beras. Susah, memang susah. Teramat sukar untuk mendapatkan beras. Kerana orang takut nak pergi ke Bendang. Dan kalau ada penghasilan daripada Bendang, hasil itu akan dirampas oleh tentera Jepun untuk makanan mereka. Jadi makanan orang kampung adalah ubi kayu. Kalau ada beras pun dicampur dengan ubi. Itu mengikut cerita arwah ibu saya. Dia kata digaul lah. Ubi itu digaul dengan nasi, dengan beras, maka dimasak. Makan nasi dengan beras. Itu keadaannya. Nak kata macam sekarang ni lah saudara Abdul Majid, saudara Jamaluddin Bujang, saudara Mantaya Sunan, saudara Zafil, saudara. Jadi nak dapat makan sekarang ni keenakan makan nasi kandar. Tak ada lah saudara. Tak ada zaman dulu tu. Sekarang ni aja banyak. Jadi kita akan pergi ke Lumut, balik dari Lumut jam pukul 1, 1:30 sampai kat kampung lepas Zuhur. Dan semua urusan di Bandar Lumut lah saudara. Ada sama ada pejabat daerahnya, ada hospital daerah, ada bala polis daerah, semua pentadbiran di Lumut. Pekan Lumut saudara. Sekarang dah tak ada lah. Sebab itu sekarang ni berhampiran TLDM dan semua telah pun dipindahkan ke Banjung saudara. Waalaikumsalam saudara Azlin. Jadi soal bandar satu hal, tapi kehidupan di kampung saya waktu itu tak ada bekalan air paip saudara. Ini cerita benar saudara, tidak ada bekalan air. Apa yang ada, kami mandi dengan air perigi, tapi tidaklah sampai menadah air daripada hari hujan. Sebab kampung saya tak ada pula orang tadah air hujan untuk masak dan sebagainya. Sebagaimana yang dialami oleh warga Felda. Ataupun teman-teman kita yang masih sekarang lagi, yang di Sabah, yang saya lihat masih lagi tong biru.
Tapi kampung saya tak ada sebegitu sebab kita korek telaga atau perigi. Air di kali, saudara, yang tenang air di kali. Burung kelicap di dahan kelapa. Bukan senang di dalam hati. Kadang-kadang hanya sesiapa yang tak menyapanya. Itu keadaan, saudara. Tenang air di kali, ya. Jadi, masalahnya bila sampai musim kemarau. Macam sekarang ni, saudara, walaupun hari hujan, tapi hujan tak lebat, musim kemarau. Bila musim kemarau, perigi-perigi ataupun telaganya kering. Bila nak cedok air tu gunakan timba, saudara, pakai tali, kita angkat tu, air tu penuh dengan selut. Jadi apa yang berlaku, kita terpaksa ambil air daripada perigi di sebelah darat. Belah atas kita ada bukit sikit. Di situ mungkinlah ada sedikit simpanan. Jadi nak mengangkut air tu satu hal lagi, saudara. Bukan senang, bukan ada jalan tam macam sekarang. Sekarang bukan ada kereta, ada motor, tak ada. Kayu basikal, aduhai. Dan air yang kita ambil daripada darat, balik ke rumah, kita isi dalam tempayan. Saya yakin anak-anak sekarang ni tak kenal pun tempayan agaknya, ya, saudara. Saudara Pur Iman, saya yakin mungkin anda tak tahu pun. Tapi air di tempayan, saudara, dingin, sejuk. Terima kasih, saudara Mantaya Sunan. Saudara, air dalam tempayan ni, kalau kita mandi memang dingin, sejuk. Sebab tu saya tak reti mandi pagi ni, saudara. Kalau saya nak mandi pun, kakak saya akan jerang ke air panas. Macam nak orang putih lah, saudara. Mesti ada air, ada heater. Tapi tak ada heater, kakak saya akan jerangkan air panas. Lepas tu ambil air tu, letakkan setelah dijerang, mendidih air tu, dituang dalam tempayan, barulah rasa suam-suam, baru saya boleh mandi. Kalau saya mandi waktu pagi, saya sakit, saya demam. Badan manja sikit lah, anak manja lah katakan, saudara. Saudara Syahid, salam, air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Benar. Saudara Muhammad Salim, Muhammad Hashim, dia kata tempayan naga. Bukan tempayan naga, gambar naga pada tempayan tu. Tempayan tu warna kekuning-kuningan. Tapi dalamnya digunakan batu atau marmar ataupun warnanya kebiru-biruan. Di luarnya gambar naga. Waalaikumsalam, saudara Azlin, saudara John Ringo. Alhamdulillah, saudara. Dalam keadaan begitu, saudara, bila air ni kita ambil dari darat ataupun angkut air ni isi dalam tempayan. Air itulah digunakan sama ada untuk mandi, untuk masak, untuk minum. Yes, I know. Tempayan naga, mahal harganya, barang lama. Memang sekarang ni susah nak cari. Kalau ada pun, saya ingat itu hari saya pergi ke Muar. Isteri saya dia minat kumpul-kumpul barang itu, dia dekat Muar, saudara. Ada, tapi mahal harga sekarang ni. Itu orang kata barang antik. Dan sekarang ni orang tak pakai pun dah. Orang lebih minat pakai tong plastik aja. Ataupun sekarang ni apa ada masalah. Cuma bila datang musim tak ada air baru mereka kelang kabut. Sebab mereka tidak mengisi air dalam tempayan atau dalam bekas. Jadi selalunya buka aja pipe tu sama ada heater terus panas saja. Ini zaman sekarang, zaman saya tak ada semua tu, saudara. Saudara Azlin, Abdullah, saudara Mat Salim, Mat Hashim, tempayan naga, betul, saudara. Jadi kami mandi ataupun ambil air semayang. Air semayang selalu kita ambil di masjid, ada kolah. Kebanyakan kita ambil air semayang, air wuduk kita di kolah, saudara. Tempayan naga mahal harga, barang lama, betul, saudara Syed Noh. Syed Noh dia kata ada jentik-jentik tak? Tak ada. Tak ada sempat apa jentik. Kalau ada jentik tu nyamuk Aedes lah, tak ada jentik. Kalau lah rumah tinggal lama ada jentik. Tapi kalau kita hari-hari kita pakai air tu tak ada jentik. Jadi waktu itu bila datang musim kemarau, letih, saudara, mengangkut air jauh, saudara, jauh. Air tu diisi dalam tin minyak tanah tu, letak atas basikal kiri kanan tu. Aduh, memanglah seksa zaman pasca kemerdekaan. Dan masalah lagi, saudara, bila musim hujan pula. Sebab itu bila saya tengok air di Kelantan, orang kata air teh tarik di Kelantan, di kampung saya kalau musim hujan, jawabnya air susu. Saudara Azlin Abdullah, Kuali Bocu orang buat nombor eku. Itu kita saya tak tahulah, saudara. Saya tak terlibat dalam sindiket nombor eku. Saudara Nani JB, tulang kuat mandi air sejuk. Kata dia orang, tapi saya tak boleh. Kalau saya mandi air sejuk, saya mesti demam atau saya sakit. Sebab itu kakak saya akan jerang air, isikan dalam bekas. Saya mandi dengan air sejuk, ada suam-suam tu, bolehlah badan. Kedak nanti saya lebih suka tak ada mandi lah ke sekolah, saya. Madam K, sekarang kalau hujan, saya suka tak ada air hujan. Memanglah sejuk lah. Cuma sekarang ni, air hujan pun dah penuh dengan asid. Tak macam dulu. Dulu kalau kita mandi hujan, seronok.
Saudara Azlin Abdullah dia kata kuali bocor orang buat nombor ekor. Saya tak tahu. Kuali bocor ke ataupun batu sambal kita buat sambal tu pun bocor orang gunakan buat nombor ekor. Saya tak terlibat dalam sindiket nombor ekor. So ini cerita orang dulu saudara Syahid Nur. Ini cerita benar. Dan bila datang musim hujan, air tu putih susu. Sebab ialah daripada tanah ni perigi tu tanah liat saudara. Musim kemarau susah. Musim hujan susah. Tapi kami tidak pernah bersungut. Itu kalau kita bercerita tentang air. Saudara, bagaimana pula? Saudara, bagaimana pula? Bekalan elektrik memang tak ada saudara. Tak ada dapur gas ni, tak ada saudara. Dan dulu saudara, kami kalau di kampung menggunakan pelita. Ada dua jenis pelita saudara. Satu pelita yang kita panggil pelita ayan. Sumbu yang tali guni itu. Ada minyak tanah, pelita minyak tanah. Yang kedua, pelita gasolin. Gasolin ni memang seronok cerita pelita gasolin ni. Memang dia akan terang, cerah. Macam mana adanya lampu elektrik saudara. Terang benderang. Tetapi tak lama. Puan saudara Nurizwan, Waalaikumsalam. Selamat petang. Kuantan hadir dengan cuaca mendung. Ya, terima kasih. Saudara Madam K dia kata air hujan buat siram pokok tanaman. Itu betul lah, baguslah tu. Dan jadi bila saudara Syamsul Anwar dari Puchong saudara ya. Begitu juga Muslimah Surif, saudara Amar family. Jadi bila kita gunakan pelita gasolin ni, dia satu teknologi sebenarnya saudara. Bagaimana kita jadikan gas. Kita ada kena pump, ada gas. Gas itu akan menyalakan lampu tu saudara. Tak ada elektrik saudara. Cuma masalahnya dia punya sumbu itu, mentol dia. Mentol itu dibuat daripada sejenis kain atau sejenis benang yang mula-mula dibakar sekedar lama-lama, bila dah keras maka dia jadi seketul. Jadi gas itu akan disalurkan melalui channelnya dalam tu dan kita gunakan minyak tanah. Bila minyak dah nak habis, padam sekali. Tapi yang masalahnya bila kita pump pelita gasolin saudara, sebab dia punya mentolnya tu lembut sangat-sangat saudara. Sentuh aja dah dia mudah reput. Yalah maklum saya dia macam abu saudara. Bayangkanlah macam abu rokok kita tu, jadi terkumpul begitu dia seketul gitu. Tersentuh aja putus. Jadi saya kadang-kadang bila abang saya suruh pasang pasang pelita gasolin, kita pun geram saudara, pump tu dengan kasar. Jatuhlah dia punya sumbu. Itu keadaan. Satu sumbu tu 25 sen. Cap jenama ni cap rama-rama saudara. Cap kupu-kupu. Apa khabar saudara Bakar Ahmad? Lepas nilai dia kata hujan. Petang ni cerita zaman pasca kemerdekaan saudara Askar. Cerita zaman pasca kemerdekaan susahnya kami dulu. Begitu juga saudara, kalau kita membaca buku, sebab pelita gasolin ni tak boleh lama. Saya ingat paling-paling lama paling 2 jam. Itu habis lah. Minyak pun habis. Dia punya gas pun habis. Bergelap balik. Jadi terpaksa digunakan pelita minyak tanah. Bila kita secara Bakit Hamidah dia kata baik Hamidah dia kata itu namanya lampu Strong King. Mentornya lampu gasolin tak tahan lama. Betul saudara Nurizwan. Di Johor kami panggil lampu pam. Betul. Dan bila lampu tu tak boleh dipakai selalu untuk kita baca buku, mentelaah pelajaran saudara, pakailah lampu pelita ayan ni tadi. Saya pelita, ada orang kata pelita ayam, ada orang kata pelita dending. Masalah saudara, dia punya asap dia tu lekat kat hidung. Jadi hidung kita ni orang panggil berjelaga, hitam tepi hidung tu saudara. Artinya kita menyedut karbon monoksida. Waktu kecil-kecil. Kami dulu gunakan lampu pam. Masa Aminah Amar family. Betul saudara. Nani Proy. Itu dia punya mentor tu Proy. Jadi bila kita gunakan lampu ataupun pelita yang guna minyak tanah tu, masalah kita hidung kita lah. Besok pergi sekolah, kawan-kawan kat sekolah senyum untuk kita. Kita tanya kenapa? Dia kata tenyeh lah hidung tu. Bila kita tenyeh tengok, oh hitam. Artinya dia melekat. Berjelaga lah hidung tu. Dan begitu juga ini dapur. Dapur tak ada dapur gas saudara. Kita gunakan dapur kayu. Dapur kayu ni pula dia ambil daripada kayu getah. Nak buat kayu bakau tak boleh sebab kayu bakau dijual. Dia panggil satu tan tu RM3. Kita pula ambil upah ketuk kayu tu, buang kulitnya. Sebab ada orang jadikan kayu bakau ni untuk perusahaan buat kayu arang. Ataupun dijual ke bandar-bandar untuk rumah-rumah, restoran. Mereka nak masak pun gunakan kayu arang ni.
Tapi kita di kampung saya tu gunakan kayu getah lah. Jadi satu hal lagi saudara, pergi masuk dalam kebun getah, kutiplah kayu-kayu yang patah, ranting-ranting kayu, bawa balik, kemudian kita potong, itulah dijadikan kayu untuk membakar. Dan juga tempurung serta sabut. Saudara kena ingat saudara, dapur tu. Dapur kampung saya dulu tu mesti ada dia punya serombong, buat daripada buluh. Di situlah ibu saya akan meniup pu supaya bagus nak menyala. Saudara, jangan lupa saudara. Saudara azhar esok dia kata kalau biasa kat masjid lah kita kena datang awal sebab nak pump gasoline. Tu dulu saudara. RSK apa yang saya cerita ni sama macam saya alami. Saya rasa RSK itu, saya rasa itulah yang dialami oleh warga kita di seluruh negara pasca kemerdekaan. Jadi apa yang saya alami, saya yakin juga anda alami dan teman-teman kita di tempat-tempat lain. Sebab kita waktu itu pasca kemerdekaan. Negara baru saja kita merdeka dari pemerintahan penjajah. Dan pimpinan dahulu sedang bergiat untuk memajukan negara, mewujudkan sama ada jalan raya, air, api dan sebagainya, saudara. Dan kayu ni saudara, kayu getah. Potong kayu getah, simpan. Jadi Allahyarham ibu saya dia ambil sumbung dia berbuluh, tiuplah saudara supaya menyala, cepat sikit menyala. Dan memang sebab itu gamaknya makanan sedap. Saudara Syafiq Ismail dia kata ada lagi satu lampu chimney. Lampu chimney itu betul ada. Tapi beda dia dalam ada gelas kaca, ada gelas ada kaca tu dia punya lampu. Tapi tak macam lampu gasolin. Sebab dia punya kaca itu membuat cerahan. Itu lampu chimney. Saudara. Tapi susah, mahal saudara. Kalau orang ada lampu chimney kat rumah tu kira orang kayangan lah. Orang bukan kaleng-kaleng lah saudara. Melewati fiah tak apa, lambat pun tak mengapa. Saudara Madam K rindu nak pakai dapur kayu. Mana nak ada lagi dah sekarang saudara. Jawabnya anak gadis dulu tu muka dia penuh. Bukan penuh dengan bedak saudara. Bila tiup dia punya arang apa dah ini abu daripada dapur tu kena pipi. Tapi tak adalah mendatangkan jerawat. Mungkin gamaknya ubat jerawat yang baik. Saudara Tahir, kedekut. Tengok je lah, dengar. Saudara Hai Zoom, dia kata, kayu rambutan boleh jadi arang. Tiup pakai buluh. Seronok mengumpul kayu, siap ada tempat menyimpan. Betul. Dulu pokok getah keliling kampung. Betul. Tapi kayu rambutan saya tak tahu boleh jadikan. Saya tak pernah jadikan kayu rambutan. Yang selalu kita ambil ranting getah. Ranting getah ataupun ranting kayu bakau. Dia tak besar, kecil-kecil begitu. Saudara Ramzul, dia relax lah, dia kata bawa balik kerja, okey. Saudara Melatil, Filia, tukang kumpul kayu atau seludang untuk kegunaan masak dapur. Seludang ini susah nak dapat. Satu pokok ada satu jatuh ni. Tak banyaklah seludang. Seludang itu saudara antara mayang kelapa tu ada seludang dia tu. Seludang ini pun disimpan juga untuk buat begitu juga upih pinang pembungkus kalau buat dodol. Tapi seludang ini boleh jadikan kayu tapi tidak begitu cantik. Sebab kayu seludang ni dia cepat habis. Dia macam gasoline tu juga saudara. Cepat habis dan kurang tak cukup nak masak. Nak goreng ikan pun guna kayu seludang. Kalau gunakan seludang sebagai bahan apinya tak dan masak pun. Jadi goreng ikan mesti cari kayu getah ataupun seterusnya sabut kelapa. Susah saudara. Dan ada juga sekarang kadang di kampung situ adalah klinik kampung, klinik desa. Bukan tak ada. Jadi kerajaan akan membekal seorang. Sebab kampung saya itu saudara adalah kampung tumpuan. Sebab kampung-kampung yang berhampiran seperti Kampung Seberang, Kampung Teluk, Kampung Telaga Nenas. Sana tak ada kedai. Kampung saya yang ada kedai, deretan kedai, klinik desa, balai polis. Kalau di Kampung Teluk tak ada balai polis. Kampung Telaga Nenas tak ada balai putih. Kampung saya ada balai polis. Artinya kampung tu adalah macam pentadbir kepada kampung persekitaran saya. Jadi untuk keadaan begitu, kerajaan mewujudkan satu klinik desa. Ubat yang ada adalah satu orang, dia punya patutnya dipanggil HA, Hospital Assistant ataupun pembantu hospital. Tapi sebenar-benarnya jururawat saya. Seorang jururawat yang usia dah tua, dia tak ada anak-anak dara. Mesti dah berfamily. Dan dia tugasnya adalah kebanyakan untuk merawat luka-luka saya. Kalau nak demam-demam tak ada. Kalau macam tu, tapi dia akan menggalakkan bagi penerangan. Kalau musim panas, telaga kita ni air tu kenalah letakkan tawas. Saya tahu tawas. Tawas ini adalah untuk
membasmikan kuman-kuman supaya air di telaga itu bersih. Sama ada air keruh ke ataupun air itu dalam keadaan musim kemarau, maka tawas digunakan. Maka dia menggalakkan orang kampung gunakan tawas untuk mengelakkan adanya penyakit berjangkit seperti penyakit kolera dan sebagainya. Kemudian saudara, bila ada, kalau kebanyakannya kalau luka-luka saja yang kita ambil ubat kat situ, orang kita panggil iodine. Iodine warna kuningan, itu sajalah saudara. Tapi kalau serius, terpaksa dihantar ke hospital di Lumut saudara. Dan untuk bersalin, masalahnya kalau nak bersalin, di kampung saya bersalin terpaksalah menggunakan khidmat bidan kampung. Kalau nak gunakan pembantu hospital jururawat tu, nak orang panggil bidan kerajaan, orang tak pakai. Sebab pertamanya kurang keyakinan. Yang keduanya tak tahulah sentuhannya ke modern sikit, orang tak pakai. Kampung saya tu bidan kampung, dan ketua bidan kampung tu adalah nenek saya, Allahyarhamah Wan saya, Wan Kiah. Boleh dikatakan semua penduduk kampung situ kenal ataupun pernah menikmati jasa ataupun sentuhan kasih arwah Wan saya, sebab dia bidan. Ada seorang lagi tu Kak Kintan kena panggil, dia pembantu kepada arwah Wan saya. Sebab itu kalau di kampung orang nak bersalin sama apa 2 pagi ke 3 pagi ataupun subuh, ada orang carilah Wan Kiah. Itu bidan kampung. Jadi dulu bidan kampung. Saudara Syed Adnan, saya orang kampung Teluk, zaman tu bersekolah di Kampung Baru. Kalau saudara Syed Adnan, kalau saudara bersekolah di Kampung Baru, gertinya saudara naik bot. Datang ke sekolah naik bot saudara Syed. Bukan ada. Sekarang dah ada lah jambatan. Dulu tak ada. Di kampung saya juga ada sekolah. Jadi untuk kawasan persekitaran, kalau daripada estate, daripada kampung seberang, dari kampung Teluk. Tapi di kampung Telaga Denas jadi sekolah. Cuma penduduk di kampung Teluk dia tak hantar anak dia ke sekolah di Telaga Denas. Saudara. Tapi mereka lebih memilih untuk anak mereka disekolahkan di sekolah kampung saya, Kampung Baru. Panggil Kampung Baru di pinggiran Sungai Dinding, saudara. Secara editai, bebe, bagi budak-budak Ajo itu tahu. Budak Ajo lah ni, budak sekarang ni mereka tidak merasa, saudara, susah, saudara, zaman pasca kemerdekaan. Sebab itu kadang-kadang bila saya lihat anak-anak kita, saudara Melati, dia kata betul lah simpan air pun dalam tempayan. Tawas itu untuk, bukan, saudara Abdul Hamid, saya rasa bukan untuk menjernihkan air, saudara. Tawas itu untuk mematikan kuman-kuman. Kerana dulu negara kita ni juga terkenal dengan sebagai cholera belt ataupun demam kolera. Tawas itu boleh mematikan kuman. Dan tentulah airnya jadi agak sedikit jernih. Tapi kalau air keruh dia tak jernih pun. Dulu kami guna ferry je atau bot sekolah di Pasir Penambang. Kalau di Pasir Penambang di mana tu? Saya di Kelang kot. Di Pasir Penambang di mana tu? Dan kebanyakan dulu anak-anak pergi ke sekolah naik bot, saudara, bukan ataupun naik sampan. Kalau jauh sikit berkayu basikal atau berkolek. Saudara Azrin Abdullah, tentera Jepun, hormat nenek saya sebagai bidan kampung. Itulah saya kata. Bidan kampung macam datuk saya, nenek saya tu memang orang semua hormat. Saudara Ramzul, dia kata nenek saya namanya Cik Embun. Di mana tu saudara Ramzul? Di mana? Cik Embun, nama Hashimah. Sebab kita kadang-kadang bila kita bercerita ni, tawas tak boleh letak banyak. Nanti melekit-lekit. Betul saudara. Dan tawas ni saudara, dia kecil je letak kat dalam tu. Untuk tujuannya untuk membunuh kuman. Tawas betul lah saudara Nani, tak boleh letak banyak-banyak. Nanti melekat-lekit katanya. Penambang di Melaka. Tang mana? Cik Embun tu atau Makcik Kuntum ke yang buat masak nasi le? Mak. Agaknya yang saya cerita semalam saudara. Jadi begitulah saudara keadaan zaman pasca kemerdekaan. Saya sering mengingatkan pada teman-teman, berpesanlah pada anak-anak dan cucu-cucu kita saudara, agar mereka insaf. Kami generasi pasca kemerdekaan hidup penuh dengan kemiskinan. Makan saya sekali. Saudara. Saudara Wan M. Baki, tawas juga untuk menjernihkan air. Betul lah. Tapi bukan matlamatnya untuk menjernihkan air. Tawas sebenarnya untuk mematikan kuman kolera. Tapi dia akan jernih lah air tu. Tapi kalau air tu pekat susu, macam susu, air musim hujan, tak boleh pakai juga tawas saudara. Saudara Rabuan Pasarat, musim hujan, ringanlah, tak payah nak angkut air dari pergi dalam telaga yang jauh. Betul. Tetapi airnya pula masih lagi nak ambil dari darat juga, dari atas.
Kerana airnya keruh. Air susu macam mana air di Kelantan. Saudara, itu keadaannya. Jadi sebab itu bila orang bercakap tentang air, susahnya air di Kelantan, saya dapat merasai. Sebab saya mengalami pasca kemerdekaan. Susah, saudara. Musim-musim baru merdeka. Kenderaan yang ada waktu itu basikal, saudara. Motor saya ingat ada lah 1-2 orang saja. Yang ingat saya, arwah aki saya, tok saudara saya, dia pakai motosikal Honda. Honda Cup AE172. Sampai sekarang saya terlekat nombor tu di fikiran saya. AE172. Nak cakap 4 pun tak ada nombor ekor. 172 je lah saudara. Itu motosikal yang dibeli oleh anaknya yang juga menjadi guru. Saudara. Jadi untuk kenderaan, bapak dia pergi ke masjid, motor Honda Cup. Saudara. Itu zaman dulu saudara. Bagaimana generasi hari ini dapat mempertahankan dan menangani kehidupan warga kita. Sebab itu saya katakan bahawa hidup kita hari ini saudara, perlulah kita santuni dengan kasih dan sayang dan banyakkan bersyukur. Saudara Melati menuju ke Tanjung Karang, jumpa pasir penambang. Oh, itu tempat saya beli ikan tu saudara. Saudara Melati Filiah, itu dekat pasir penambang, banyak ikan naik kat situ. Ada pasir penambang. Tapi sekarang pasar tu, ikan-ikannya, ikan-ikan yang segar lah saudara. Untuk dekat Berampiran Kuala Selangor. Tak gitu? Betul lah, Saudara Melati, banyak ikan masin di situ. Itu di pasir penambang. Saudara. Jadi saya berpesan pada anak-anak kita, adik-adik kita, jangan sesekali kita robekkan kestabilan politik negara kita ini dengan mengikut emosi kita, saudara. Bersyukur apa yang ada, sambil-sambil itu kita santuni sedikit demi sedikit. Kalau ada kebejatan, sama-sama kita tangani. Begitu juga dalam hidup berkeluarga, sering saya katakan, kita harus banyakkan bersyukur. Kalau kita tak bersyukur, Allah SWT akan rentak balik, dia akan tarik. Jadi kita bersyukurlah apa yang ada. Hari ini kita masih lagi berpeluang untuk makan nasi. Ada orang di luar negara macam di Biafra, di negara-negara Afrika, mereka sudah kehilangan nikmat untuk makan nasi macam mana kita makan nasi. Kita sekarang masih lagi boleh makan nasi kandar di sana di sini. Saudara, sebab itu saya mengharapkan, bersama sambil-sambil PM sembang petang-petang begini saudara, kita saling berpesan-pesan bahawa hidup dalam keadaan sekarang ni perlu kita jaga supaya janganlah diulangi suasana pasca kemerdekaan. Kerana saudara jangan selalu kata ingat bahawa apa yang ada ini akan kekal. Tidak. Saudara Eudita, saya tak cakap politik. Dia kata politik malam. Betul. Saya cuma pesan pada anak-anak, apa yang ada kita jaga sekarang. Sebabnya saudara, saya merasakan banyak orang mengatakan, sekarang dah semua dah okey ada. Belum pasti api yang ada kita dapat nikmat dan tenaga elektrik itu boleh sentiasa ada di rumah kita. Ada kalanya tenaga listrik juga boleh tiada. Apa yang berlaku di Venezuela, apa berlaku di Sri Lanka, apa berlaku di negara-negara luar, saudara. Air yang untuk bekalkan boleh jadi tak ada, saudara. Kalau berlaku peperangan, jalan rosak dan sebagainya, macam mana? Sebab itu kita jagalah suasana apa yang kita ada. Tapi saudara Izhar, tapi masalahnya ramai yang kufur nikmat. Itu yang saya selalu pesan, banyakkan bersyukur, banyakkan bersabar. Saudara, Melatifia kalau free bolehlah tengok Firefly. Saya malam-malam mana ada masa saya buat live pukul 9.30 malam. Kalau datang ke Kuantan, Firefly guna sampan. Itu memang kegemaran saya. Dulu-dulu saya dah pergi waktu saya jadi wartawan. Saya dah pergi ke kampung Kuantan. Di situ ada juga kelab golf. Saya biasa main dekat kelab golf, main golf di situ dulu. Sekarang tak ada dah saudara. Ya saudara, jadi saya sekali lagi saya mengingatkan anak-anak, adik-adik haruslah meningkatkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Setiap kali kita bersyukur, maka setiap kali itulah Allah akan gandakan apa yang kita ada. Tapi kalau kita kufur, kita akan ditarik nikmat itu oleh Allah SWT, maka tak adalah apa yang ada nanti tu. Akhirnya kita hidup dalam suasana yang penuh sengsara. Jumpa lagi besok, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat menjamu selera. Terima kasih.